Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Datuk pengurusi masjid, pengurusi atau Nazir ya. Saya tak tahu Kelantan macam mana dari segi ni. Untuk Hashimi, Datuk-datuk, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada ayat Siratal ladzina an'amta alaihim. Pada muka surat 57. Muka surat 57. Cuma kita tak baca dulu apa yang tercatat kat buku. Kita nak tengok tafsir secara umum berkaitan dengan ayat Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa yang paling penting, iaitu doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahawa permintaan yang paling utama yang perlu diminta oleh seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar diberikan hidayah. Bukan rezeki, bukan urusan-urusan lain, namun yang paling utama adalah berkaitan dengan hidayah. Sekiranya seseorang itu berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapat nikmat seterusnya, iaitu nikmat rezeki, insya-Allah hidupnya diberkati. Sekiranya dia berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dapat nikmat kuasa, insya-Allah diberkati. Sekiranya dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diberikan isteri dan anak-anak, insya-Allah isteri dan anak-anaknya diberkati. Kerana asas kepada segala kebaikan di dunia ini adalah dengan hidayah. Seperti mana yang kita ketahui, hidayah ada dua jenis. Hidayah pertama, hidayatul irsyad, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada hamba-Nya agar mereka menuntut ilmu dan mengenali dan membezakan antara yang hak dan yang batil. Membezakan antara yang benar dan yang salah berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Hidayah yang kedua, bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya agar dapat melaksanakan atau mengamalkan apa yang dipelajari, apa yang diketahui. Hidayatul irsyad. Dan yang kedua, hidayatul taufiq, adalah hidayah yang paling besar. Dan itu adalah nikmat Allah. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menerangkan ihdinas siratal mustaqim, Allah datangkan ayat selepasnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang, tunjukkan kami jalan yang al-mustaqim, jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, an'amta alaihim. Sebagai isyarat bahawa nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah.
Dan permintaan yang paling besar sepatutnya diminta oleh seorang hamba adalah meminta hidayah. Hidup kita dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan amalan kita berdasarkan kepada dua perkara ini, iaitu dipandu oleh ajaran Islam, dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Okey. Ayat ni, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat Siratal ladzina an'amta alaihim merupakan ayat yang menjelaskan makna pada Siratal Mustaqim. Ayat Siratal ladzina an'amta alaihim merupakan ayat yang memperjelaskan makna yang terkandung dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Apabila kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, kadang-kadang kita tertanya-tanya, di manakah jalan yang lurus? Apakah jalan yang lurus? Siapakah mereka? Jadi Allah Subhanahu wa taala detailkan kemudian, Allah detailkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang kamu berikan nikmat. Itu nikmat hidayah. Jalan orang-orang yang kamu berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan apakah makna? Siapakah mereka ini? Yang Allah kata siratal ladzina, orang-orang yang kau berikan nikmat. Allah dah beritahu. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapakah orang-orang yang Allah berikan nikmat? Allah terangkan dalam ayat yang lain. Iaitu kita menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Kita tafsirkan makna ihdinas siratal mustaqim dengan makna siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kalimah siratal ladzina an'amta alaihim, apakah maknanya? Allah sebut pada ayat yang lain, Allah kata alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ketika Allah cerita tentang orang-orang yang Allah berikan nikmat dalam surah An-Nisa ayat 69, atau pada pangkatnya yuti'illah war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, itu hidayah. Orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebutkan dalam ihdinas siratal mustaqim. Faulaika, maka mereka itulah ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah akan berikan nikmat ke atas mereka. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi. Was-siddiqin, di kalangan siddiqin. Nabiyyin level merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan mampu mencapainya. Dan Nabi terakhir telah pun Allah utuskan dan telah pun kembali ke rahmatullah. Tiada lagi Nabi yang baru di atas muka bumi ini. Yang kita mampu capai adalah pada level-level seterusnya. Was-siddiqin, golongan siddiqin. Tiap-tiap umat ada golongan siddiqin. Golongan siddiqin adalah golongan yang mempunyai sifat siddiq dan tasdiq. Sifat benar dan membenarkan. Sifat benar artinya apa yang diyakini dan ilmu, pengetahuan dan keyakinan serta akidah dan yang ada di dalam dirinya adalah akidah yang benar. Siddiq, dan benarnya itu dibenarkan oleh lidahnya. Dia bercakap dengan sesuatu yang benar, menyampaikan perkara yang benar, berzikir dengan zikir yang benar, dan dibuktikan dengan perbuatannya. Perbuatannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala perkara yang dilarang. Orang yang ilmunya benar, beriman dengan kebenaran, mempunyai ilmu yang benar, bercakap dengan kata-kata yang benar dan membenarkannya dengan perbuatan. Mereka adalah golongan siddiq, dan itulah sifat as-sidqu, benar. Apa yang dibuat tu kataan dia jujur, apa yang dimulai, apa yang ada di
apa yang diperkatakan sama dengan apa yang dilakukan. Itu nama as-siddiqin. Iaitu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Apa yang difahami, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Golongan siddiqin. Dan golongan siddiqin juga merujuk kepada golongan yang mempunyai sifat tasdiq, iaitu membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan sesuatu perkara yang hak, perkara yang benar. Apabila datang kebenaran pada mereka, mereka lah orang pertama yang membenarkan. Bila mereka dengar satu-satu berita daripada Nabi SAW, mereka baca Al-Quran, mereka baca hadis, ni berita datang, mereka membenarkan. Bila mereka jumpa kebenaran, mereka cari kebenaran, mereka temu kebenaran, mereka beriman dengannya. Kemudian mereka katakan dengannya. Kemudian mereka laksanakan atau amalkan perkara tersebut. Ini golongan siddiqin. Dan level siddiqin adalah level yang paling tinggi yang ada pada manusia selain daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Level yang paling tinggi selepas nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan tiap-tiap nabi dan rasul-rasul, tiap-tiap nabi itu dilantik dari kalangan siddiqin. Tiap-tiap nabi dan rasul-rasul, Allah Subhanahu wa taala lantik mereka dari kalangan golongan as-siddiqin. Golongan as-siddiqin. Wasyuhada, golongan asy-syuhada, was-salihin, dan golongan salihin. Jadi kalau kita baca ayat Quran, kita ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita tahu makna jalan yang lurus. Cuma kita masih nak tahu apakah makna seterusnya. Jalan yang lurus, Allah terangkan siratal ladzina an'amta alaihim. Dan apakah makna alladzina an'amta alaihim? Kita baca ayat surah Nisa, Allah kata faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kita tahu bahawa makna ayat itu adalah ayat jalan yang benar ialah jalan-jalan yang pernah dilalui oleh nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Sebab itu kalau kita nak berada di atas kebenaran, kita perlu berada di atas jalan mereka. Kita perlu berada di atas kefahaman mereka. Golongan nabiyyin, siddiqin, salihin adalah golongan-golongan yang mengamalkan jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Sebab tu Allah kata siratal ladzina an'amta alaihim. Allah menisbahkan sirat tadi kepada mereka kerana mereka adalah golongan yang melalui jalan tersebut. Kadang-kadang as-sirat Allah nisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasirul umur. Surah Asy-Syura. Allah kata jalan Allah. Kadang-kadang Allah sebut siratul mustaqim. Jadi siratul mustaqim apa dia? Dalam ayat yang lain Allah sebut siratallah. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan Allah. Dalam ayat yang lain Allah sebut dalam ayat seterusnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang benar adalah jalan yang Allah gariskan. Siratillah, jalan yang Allah gariskan, yang Allah letakkan, iaitu agama Islam, manhaj, akidah, Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya. Dan jalan yang siratal mustaqim juga adalah jalan-jalan yang pernah dilalui oleh nabi-nabi, rasul-rasul, syuhada, salihin. Inilah dia asas kepada makna ayat ini. Lepas kita tengok kepada makna ayat secara umum, kita tengok kepada faedah-faedah ataupun perkara-perkara ilmiah yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Seperti yang disebut tadi, bahawa siratul mustaqim adalah maknanya, seperti yang kita tahu, maknanya adalah kembali kepada mengenali kebenaran dan beramal dengannya.
Siratul mustaqim, jalan yang lurus, adalah orang-orang yang kenal kebenaran dan orang yang beramal dengannya. Iaitu orang-orang yang mengikuti hidayatul irsyad dan mendapat hidayatul taufiq. Kebenaran, hidayatul taufiq, beramal dengan kebenaran. Kadang-kadang ada orang yang diberikan ilmu, mendapat ilmu, tahu kebenaran, namun tidak beramal dengannya. Orang yang berilmu tidak beramal dengan ilmu bukan siratul mustaqim. Mereka bukan dari golongan siratul mustaqim. Golongan ulama-ulama su. Golongan orang-orang yang ahli maksiat. Yang tahu kebenaran tapi tidak mengikutinya, mereka tidak berada di siratul mustaqim. Kadang-kadang ada amal tanpa ilmu. Banyak amal mereka, namun amal mereka bercampur aduk dengan yang disyariatkan yang tidak disyariatkan. Amal mereka bercampur antara perkara tauhid, amal mereka bercampur antara sunnah dan bid'ah. Amal mereka bercampur aduk, iaitu beramal tanpa ilmu. Mereka juga bukan muslim. Golongan siratul mustaqim adalah golongan yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ilmu yang benar dan beramal dengan amal soleh. Ilmu benar dan amal soleh inilah yang menghasilkan siratul mustaqim. Jalan yang benar. Jadi, siapakah mereka? Nak tahu siapa yang berada di atas jalan yang benar, beramal dengan kebenaran, kita perlu kepada contoh. Perlu kepada contoh dan tauladan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kita ni keseorangan. Ketika kita ingin ikut jalan yang benar, kita ada contoh, kita ada kawan. Siapakah contohnya? Allah dah bagi. Allah beritahu. Golongan yang perlu kita contohi adalah golongan Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Nabiyyin kita tak sempat jumpa. Siddiqin kita tidak tahu siapa mereka kerana ni level yang sangat tinggi. Tak tahu. Mereka yang syuhada, mereka pun telah pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti mereka ni semua akan jadi kawan-kawan kita kalau kita akan jadi peneman kita di syurga atau di dalam tempat kenikmatan ketika kita kembali kepada Allah. Yang berbaki yang kita kenal adalah golongan as-salihin. Orang-orang baik. Duduk dengan orang-orang baik. Berkawan dengan orang-orang as-salihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Kerana golongan syuhada takkan wujud di kalangan salihin. Golongan siddiqin takkan wujud kecuali dari syuhada. Syuhada ini dalam erti kata sama ada mereka syahid. Syuhada dalam syahid dalam peperangan, ataupun dari kalangan orang-orang yang mendapat pahala syahid walaupun mereka tidak berada di medan peperangan. Pahala mereka golongan yang benar-benar inginkan syahadah, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mematikan mereka dalam peperangan, namun Allah Subhanahu Wa Taala biarkan mereka berkhidmat di lapangan di mana-mana sehingga mereka diberikan level dengan level as-siddiqin. Mereka tidak terkorban di peperangan, namun mereka sentiasa berjihad fi sabilillah dan mereka berjuang dalam agama Allah sehingga digelar dengan golongan as-siddiqin. Yang berbaki pada zaman sekarang nak cari hanya satu golongan yang kita boleh cari, itu golongan salihin, orang-orang baik. Nak jadi baik perlu duduk dengan orang-orang yang baik, perlu berkawan dengan orang yang baik. Nak jadi ahli masjid, berkawan di masjid. Kalau kita nak pergi masjid, kawan ahli masjid. Kita nak Al-Quranul Karim, kita nak baca Al-Quran, hafal Quran, berkawan dengan orang yang setiap Al-Quranul Karim. Siapa kita kawan, kita berkawan dengan siapa, persahabatan kita itu kelompok, itu akan mewariskan tasyabuh. Iaitu kita akan menyerupai kelompok tersebut. Lepas tu dalam ayat ini ada beberapa perkara yang perlu kita tengok, kita perhatikan. Pertama, kepentingan suri tauladan.
Kita tahu golongan tadi an-nabiyyin, siddiqin, syuhada, as-salihin. Yang kedua, pentingnya kawan-kawan yang berada di atas hidayah. Itu orang-orang yang sama-sama berkumpul, mengenal satu sama lain, berusaha menjadi orang soleh. Pertama, wujud suri tauladan. Perlu kita bila buat kebaikan mesti ada orang yang kita ikut, bukan ikut kepala kita, bukan ikut cara kita. Nak tahu kita betul atau salah, bukan ikut logik kita, bukan ikut kehendak kita. Ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan Al-Quran dan Sunnah, dan tengok contohnya yang dilakukan oleh nabi-nabi, rasul-rasul, dilakukan oleh sahabat-sahabat, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan sudah pasti kalau sebut siddiqin, syuhada, salihin, sudah pasti sahabat Nabi adalah orang yang paling awal masuk dalam golongan ini. Jadikan mereka sebagai tauladan. Kemudian cari kawan-kawan, wujudkan suasana keliling kita yang dapat memudahkan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kawan-kawan. Inilah dia doa yang kita baca, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah padaku. Sama erti dengan ihdinas siratal mustaqim. Fi man hadait sama dengan makna siratal ladzina an'amta alaihim. Wa afini fi man afait, dan berilah afiah kepadaku bersama dengan orang-orang yang telah kau berikan afiah, iaitu afiah terselamat daripada penyakit. Penyakit agama dan penyakit hati dan penyakit badan. Penyakit hati adalah penyakit agama. Penyakit agama adalah segala maksiat dan syahwat. Penyakit agama terbahagi pada dua. Syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Syahwat ini berkaitan dengan maksiat. Syubhat berkaitan dengan kesalahfahaman dalam agama. Yang akan kita bincangkan nanti dalam ayat ghairil maghdubi alaihim, itu orang-orang yang terkena penyakit syahwat, waladhdallin, golongan yang terkena penyakit syubhat. Itu kita akan bincangkan dengan detail nanti insya-Allah. Jadi bila kita kata Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, itu doa kunut. Sama ada dibacakan ketika kunut witir lafaz asalnya atau dibacakan pada kunut subuh bagi pandangan dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Doa ini sangat penting. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait sama dengan makna ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim adalah fi man hadait, dari kalangan orang-orang yang kamu berikan hidayah dan petunjuk. Okey. Jadi pertama, wujud suri tauladan. Yang kedua, wujud kawan-kawan yang sentiasa berusaha bekerja sama untuk mencapai target. Target adalah apa? Target dalam menuntut ilmu, mengenal kalamullah, memahami kalamullah, memahami kalam Rasulullah, mengetahui sejarah salafus salih, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan golongan yang mengikuti jejak mereka dari semasa ke semasa sampai ke hari kiamat. Duduk sama mereka. Siapa sahaja orang soleh yang ada, jadikan kita bersama mereka dan jangan memusuhi mereka. Jangan memusuhi mereka. Ada orang daripada solatnya dibaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang yang kau berikan nikmat. Namun pada praktikalnya dia memusuhi orang-orang yang mengajak kepada jalan nabi-nabi dan rasul-rasul. Puncanya kenapa? Dua. Sama ada kerana kejahilan. Jahil. Jadi orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, disangkakan orang itu berada di kesesatan dan dia berada di atas kebenaran dalam bab-bab tertentu, akhirnya dia memusuhi orang-orang yang dia hari-hari berdoa supaya Allah tempatkan dia bersama orang-orang tersebut. Kerana jahil. Akhirnya mereka memusuhi orang-orang yang sepatutnya mereka bersama. Sebab tu, macam mana cara nak supaya kita letakkan diri kita pada tempat yang betul adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Orang jahil, orang yang tak tahu apa-apa,
Dia akan jadi dua. Sama ada jadi bila dia orang yang baik, terlalu baik, dia terima semua benda. Yang baik pun terima, yang buruk pun terima, yang tauhid pun terima, yang syirik pun terima, yang sunnah pun terima, yang bid'ah pun terima, yang amalan-amalan yang disyariatkan diterima, amalan-amalan diharamkan pun diterima. Dia tak boleh bezakan sebab dia baik. Dia sangka baik dengan semua orang. Kalau jenis yang tegas, yang kuat, yang degil, dilawan orang ikut pada suka hati dia. Dia dah sokong satu benda dengan kejahilan dia, tak tahu mana betul salah, akhirnya dia bermusuh dengan kadang-kadang dengan orang-orang yang pada tiap-tiap pagi petang dia berdoa kepada Allah agar dia bersama dengan golongan tersebut. Sebab itu tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk berada di atas siratal mustaqim kecuali melalui langkah pertama. Iaitu langkah yang Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah jadikan dia faham pada agama. Hadis Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Siapa-siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dia, Allah bagi dia duduk dalam majlis ilmu. Dia tahu kepentingan ilmu. Sebab berapa ramai orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, mereka terzalimi kerana kejahilan umat. Umat tidak kenal mereka. Umat tidak menghargai mereka. Umat mengecam mereka. Umat mengatakan pada mereka. Sebab itulah jalan, bila disebutkan ihdinas siratal mustaqim, jalan ini bukanlah jalan yang ramai dilalui oleh manusia. Kebanyakan manusia berada di atas jalan yang tidak benar. Sama ada yang jahil secara umum, jahil. Mereka tidak belajar, tak tahu yang mana betul salah. Kalau beramal dengan kejahilannya. Ataupun di kalangan orang yang alim, orang yang belajar, mengetahui, namun tidak jujur dengan ilmunya. Ilmu yang dipelajari adalah dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mendapatkan tuntut ilmu untuk mendapatkan kekayaan, dapatkan nama, dapatkan pangkat dan kedudukan di kalangan masyarakat. Akhirnya mereka jugalah yang menyesatkan golongan yang jahil tadi. Jadi akhirnya yang berlaku, ramai dari kalangan manusia, sama ada di kalangan yang jahil awam ataupun golongan yang berilmu namun tidak jujur dengan ilmunya, mereka bukan siratul mustaqim. Golongan yang betul-betul berada dalam siratul mustaqim, mereka tidak ramai. Bila tidak ramai, apa yang berlaku? Kadang-kadang mereka dizalimi, mereka tidak dihargai, mereka diperkatakan, mereka begini. Jadi cara macam mana nak selesaikan masalah ini supaya kita berada bersama dengan mereka? Caranya adalah dengan tuntut ilmu. Cara dengan tuntut ilmu. Bila tuntut ilmu, kita tahu. Dalam kalangan ramai-ramai, orang-orang, banyak perkara yang dijahilkan oleh manusia tak tahu. Kita tahu. Ada perkara yang perlu kita belajar. Supaya kita keluar daripada kepompong kejahilan. Dari kalangan ramai yang mengajarkan dan memperkatakan agama. Di status-status Facebook, dalam mana-mana surat khabar, dalam mana-mana blog, dalam mana-mana tempat. Ada dari kalangan mereka bercakap atas dasar hawa nafsu. Artinya mempertahankan diri sendiri, mempertahankan kumpulan sendiri, mempertahankan jawatan sendiri, mempertahankan beberapa perkara. Beberapa perkara yang berkaitan dengan yang asalnya bukan kerana dasarnya berwala ataupun setia dan ingin menangkan an-nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Bukan nak menangkan agama Islam, namun nak menangkan apa yang diyakini atau sesuatu yang memberi keuntungan pada mereka. Sebab itu tidak ada jalan lain bagi kita untuk ingin mendapatkan jalan siratal mustaqim. Tidak ada cara lain kecuali bermula dengan langkah pertama, iaitu rajinkan diri untuk tuntut ilmu. Bersabar di atas ilmu. Kita takkan dapat ilmu dengan sendiri. Takkan kita dapat ilmu dengan banyak tidur. Takkan kita dapat ilmu dengan banyak berehat. Wahyu hanya diturunkan kepada golongan nabiyyin. Dan golongan nabiyyin, mereka dapat wahyu setelah mereka melalui zaman salihin, syuhada, siddiqin. Mereka ni dari kalangan orang saleh, dari kalangan orang-orang yang levelnya level syuhada, siddiqin. Mereka dah ketika itu baru Allah berikan mereka wahyu. Dan wahyu zaman sekarang terputus. Tak ada siapa yang dapat wahyu.
tidak ada siapa yang dapat wahyu atau seumpama dengan wahyu. Kadang-kadang orang ni bijak. Wahyu ni apa dia? Message direct daripada Allah. Mengetahui kebenaran direct kepada Allah. Ada orang mengajak manusia, dia kata kita tak wahyu, tapi kita dapat tahu ada wali sekian, syekh sekian, orang sekian dapat tahu kebenaran. Kamu ada syurga tak syurga, dia tengok dahi, kamu tahu dah tercatat ahli neraka tak ada syurga. Ya subhanallah. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sekalipun tidak menjadikan Nabi dapat bezakan ahli syurga atau neraka. Sahabat yang Nabi tentukan, Nabi katakan syurga atau neraka, itu datangnya daripada firman Allah, datangnya daripada wahyu Allah. Bukan dengan kehebatan mata dia dah boleh nampak siapa yang berada, siapa yang ahli neraka, siapa ahli syurga, siapa yang buat dosa banyak dikenal, siapa yang beramalan tidak ikhlas dikenal. Ini suatu kebatilan. Lebih daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Sepatutnya mereka ini tunduk kepada wahyu. Tengok kepada kebenaran. Jadi ada orang ketika diajak untuk berada di atas hidayah, tuntut ilmu, dia nak jalan pintas. Nak tuntut ilmu ikut cara nabi-nabi dan salihin, cara apa Nabi wariskan, mereka perlu belajar Al-Quran, mereka perlu hafal Quran, mereka perlu belajar sunnah, mereka hafal sebahagian daripada sunnah, hafal sebahagian ayat Quran, kena kaji, nak kena faham bahasa Arab, nak kena banyak perkara. Jadi susah sangat. Jadi mereka tafsirkan Quran dengan cara mereka sendiri. Sebab itu wujudnya golongan batiniyah berpunca daripada kejahilan mereka terhadap Al-Quranul Karim. Golongan batiniyah dia kata tiap-tiap yang zahir ada batinnya. Yang zahir adalah makna yang terkandung Al-Quranul Karim. Yang batin adalah makna yang kami tahu direct daripada Allah. Yang tak ikut pun zahir. Dibaca ayat berkaitan dengan kalimah-kalimah Allah. Dia sebut kalimah Allah, dia kata alif ni adalah qiyamuhu binafsihi. Kadang-kadang dia kata alif ni adalah wujud. Dan macam-macam cara tafsiran. Kalau orang katakan kamu, dari mana kamu dapat? Mana dalilnya? Kamu orang level bawah tak faham. Kami yang faham. Akhirnya orang-orang jahil, orang-orang bodoh meletakkan diri mereka sebagai orang yang level tinggi. Dan dipercayai oleh golongan-golongan yang tidak mempelajari ilmu-ilmu wahyu dengan cara yang benar. Sebab itu, masalah yang paling utama yang wujud pada zaman sekarang, apabila kejahilan itu dijenamakan. Seperti mana dalam siapa yang mengikuti, ada sebahagian daripada kita yang ikut kuliah saya ataupun daurah berkaitan dengan golongan etis. Kenapa golongan etis pada zaman sekarang tersebar? Kerana kerana kejahilan mereka dijenamakan. Zaman dulu, ketika kalau kita tengok ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengiktiraf kewujudan etis. Kerana golongan etis adalah golongan yang tidak ada arah. Golongan jahil, tidak ada arah dan tak tahu nak ke mana. Mereka ini akan berakhir, pada zaman dulu akan berakhir kepada sama ada pergi kepada mana-mana agama. Pada satu situasi mereka berada di atas kejahilan, mereka kebingungan, tak tahu ke arah mana, mereka tak ada ilmu, tak tahu nak sembah siapa sebagainya. Mereka ada fitrah untuk beragama tapi mereka bingung. Ketika mereka bingung itu mereka berada dalam pada golongan yang jahil. Namun golongan yang jahil tadi, yang kebingungan, tak tahu mana Allah, tak tahu siapakah Allah, tak tahu segala-galanya berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjenamakan diri mereka dengan nama atheism. Satu mazhab. Yang mana dalam atheism wujudnya pelbagai mazhab-mazhab di bawahnya. Dari kalangan mereka, apabila dihujahkan, mereka ada yang mengingkari kewujudan Allah seperti golongan atheist yang kita tahu. Namanya atheism. Berbangga dengan kejahilannya dengan nama atheism. Apabila dihujah kepada mereka, bagaimana boleh wujud sesuatu tanpa ada yang mendatangkannya? Macam mana laptop kamu boleh wujud dalam rumah dengan sendirinya? Macam mana cermin mata boleh wujud di atas mata kamu dengan sendirinya? Bagaimana baju di almari boleh wujud sendiri? Dia tak boleh jawab. Semua benda ke alam ni mesti bila nampak mestinya beli kat mana, datang di mana, macam mana boleh ada?
Kita pergi dalam hutan, masuk-masuk tiba-tiba nampak rumah. Ada rumah dalam tu. Kita mesti tanya siapa yang bina. Kita mesti tahu ada orang datang sebelumnya. Bila mereka tak boleh jawab, bila ditanyakan, kalau begitu alam yang ada sekarang ni, macam mana alam dengan segala kehebatan dalam ciptaan alam ini, itu dalam kewujudan alam dengan bilangan kromosom yang tepat, dengan bilangan ketajaman tiap-tiap makhluk mata sesuai dengan ketajaman mata tiap-tiap makhluk sesuai dengan keperluan mereka, tajam mata manusia sesuai dengan masalah manusia, tajam mata burung sesuai dengan masalah burung, tajam mata burung hantu dan waktu sesuai dengan keadaannya. Tiap-tiap makhluk mempunyai ciptaan yang sangat detail. Mereka kata, ya, ada something yang menciptakan. Tapi kami tak tahu siapakah yang menciptakan. Jadi mereka namakan diri mereka sebagai somethingism. Satu lagi, kejahilan dinamakan. Sampai pada semua bab kejahilan. Contoh ini dalam bab golongan-golongan etis. Jadi golongan-golongan jahil menamakan diri mereka. Sedangkan pada zaman dulu, golongan jahil yang wujud, golongan kufar yang Allah namakan, Allah hanya sebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Allah bagikan orang kafir kepada dua, ahli kitab dan musyrikin. Mereka memang wujud. Ahli kitab yang sesat setelah didatangkan Alkitab kepada mereka, wal musyrikin, dan golongan yang sesat kerana beriman dengan Allah kemudian beriman juga kepada yang lain atau menyembah Allah dan menyembah yang lain bersama dengannya, golongan musyrikin. Ini kejahilan yang wujud pada zaman dahulu. Mereka adalah golongan yang syirik, mereka adalah golongan kufar, mereka adalah golongan ahli kitab. Allah sebut dengan jelas. Namun golongan etis, golongan jahil tak wujud. Pada zaman sekarang, semua golongan jahil, mereka berbangga dengan kejahilan mereka. Berbangga dengan kejahilan mereka terhadap agama Allah. Dan mereka inilah yang banyak bercakap tentang agama. Jadi percakapan mereka dan tulisan mereka tentang agama, dan keadaan mereka dipandang sebagai orang yang hebat dalam bidang keduniaan. Percakapan mereka tidak lain, tidak bukan adalah percakapan memburuk-burukkan agama dengan cara pelbagai. Ada dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, ada yang pergi bawa Al-Quran, ada bawa hadis, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk melaga-lagakan antara ayat. Nah, apa yang mereka lakukan ini dapat mempengaruhi orang-orang jahil dari kalangan orang Islam. Ketika kita baca ayat siratal ladzina an'amta alaihim, kita bila minan nabiyyin wasiddiqin, bila kita baca ayat ni siratal ladzina an'amta alaihim, dan disyarahkan dengan ayat faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, kita tahu bahawa sahabat Nabi mereka orang paling awal masuk. Tak mungkin orang yang faham ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim boleh jadi Syiah yang berlaknat sahabat-sahabat Nabi, yang menamakan Abu Bakar sebagai taghut, menamakan Umar sebagai taghut dan sebagainya. Tak mungkin orang-orang yang faham makna Fatihah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim akan jadi orang-orang yang mengingkari banyak ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ayat siratal ladzina an'amta alaihim adalah ayat yang pertama beritahu kepada kita bahawa pentingnya kita ada orang yang kita contohi. Ada suri tauladan. Jadikan Nabi sebagai suri tauladan utama, iaitu penghulu kesegala Nabi dan Rasul-Rasul. Jadikan kisah Nabi Rasul sebagai panduan pada kita. Tengok kepada Nabi yang sediakan syuhada. Yang kedua, kita perlu duduk dengan kawan-kawan, perlu wujudkan kelompok yang suka kepada ilmu, suka tuntut ilmu, suka amalkan ilmu, tegur menegur dalam perkara kebaikan, tegur menegur dengan ilmu. Bila kita berada dan kita tahu perkara ini, maka kita tahu kita ada dua perkara yang kita banggakan. Ada dua takkid di sini. Allah Subhanahu sebut, bila Allah sebut kalimah, bila kita dengar ihdinas siratal mustaqim, kita rasa siapakah siratal mustaqim? Kita rasa seronok. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua kita dengar, pertama orang ihdinas siratal mustaqim, orang yang berada di atas istiqamah,
mustaqim adalah istiqamah. Yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang berada atas nikmat. Siapa mereka? Dia tahu bahawa orang yang betul-betul berada di atas nikmat, orang betul-betul istiqamah ialah orang-orang yang tuntut ilmu dengan mengikut jejak langkah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW, beramal dengan yang sebagaimana diamal oleh sahabat-sahabat, kita akan merasa diri kita ni bukan lagi keseorangan. Mana? Jalan yang dilalui jalan siratal mustaqim, jalan yang tidak ramai yang melaluinya. Namun, walaupun tak ramai, namun kita bersama dengan nabiyyin, siddiqin, syuhada was salihin. Jadi, untuk berada di atas kebenaran, kita bukan tengok siapa yang ramai, siapa yang sedikit. Kadang-kadang kebenaran itu ramai orang menyokongnya. Kadang-kadang kebenaran ditolak. Kerana orang jahil, mereka sokong ikut isu, mereka sokong ikut kepada kehendak mereka. Kita tengok orang Yahudi serang Palestin. Ramai yang sokong Palestin, sokong. Bukan kerana mereka walak dan barak kepada Islam dan bukan Islam. Sebahagian mereka ada dasar kemanusiaan, sebahagian mereka tak boleh tengok kanak-kanak kanak-kanak mati, sebahagian daripada mereka begini. Cara fikir masyarakat kita tak boleh jadikan sebagai ukuran. Sebab tu dalam jihad, orang yang sama yang sokong kepada jihad orang Palestin sebagai contoh, orang yang sama menentang jihad dan orang sama yang mengkritik Nabi SAW seolah-olah apa yang Nabi bawakan adanya. Orang yang sama kritik Nabi bahawa Nabi ajarkan keganasan. Wal'azubillah. Sebab mereka ni orang jahil. Sebab tu kita tak boleh jadikan ramai itu sebagai ukuran. Ramai yang menjadi ukuran yang dikatakan sawadul a'zam, ramai pada zaman ketika kalimah ahli sunnah tu wujud, ketika zaman sahabat Nabi SAW, zaman sahabat tabi'in. Zaman tu memang orang baik ramai. Golongan-golongan jahil ni sedikit, golongan yang ahli batil sedikit. Zaman itulah zaman jumlahnya ramai. Kemudian wujudnya golongan yang jahil keluar satu-satu. Golongan Khawarij buat kumpulan sendiri. Golongan Murji'ah buat kumpulan sendiri. Datang kepada golongan Mu'tazilah, pisahkan diri buat sendiri. Mereka ni golongan yang firaq kecil. Ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang ramai. Pada zaman tersebut, kita perlu cari hidayah, ikut jalan jejak langkah yang telah mereka lalui. Jadi ayat ini pertama kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin sebagai suri tauladan kita, perlu kita contohi. Yang kedua, kita wujudkan kelompok kumpulan yang sama-sama berada di atas kebenaran, cuba sedaya upaya tuntut ilmu, belajar dan mengetahui jejak langkah golongan yang telah Allah katakan mereka sebagai golongan Allah berikan nikmat. Bila sebut nikmat, itu nikmat di dunia dan nikmat akhirat. Yang ketiga, ayat ini mengisyaratkan kepada satu perkara, iaitu berkaitan dengan bab tasyabbuh, menyerupai. Ada orang dia nak jadi orang baik. Orang baik. Namun kehidupan dia, perkataannya, perbuatannya, pakaiannya dan bahasanya menyerupai golongan-golongan ahli batil atau bertasyabbuh dengan golongan kufar. Ini yang sebab tu dalam ayat ini bila Allah sebut siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kamu berikan nikmat, kita perlu tiru kehidupan mereka. Dan jangan tersalah langkah pilih gaya hidup, bukan gaya hidup siratal ladzina an'amta alaihim. Betul Allah kan siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Bukan jalan orang-orang yang kamu murka. Jadi kalau kita sebab tasyabbuh artinya menyerupai. Jangan jadi hidup kita ni menyerupai golongan pemikiran golongan Yahudi al-maghdubi alaihim dan orang-orang yang serumpama dengan mereka, juga bukan jalan ad-dallin. Jadi ayat ni pertama berkaitan dengan suri tauladan. Yang kedua berkaitan dengan wujudkan kelompok untuk mengajak manusia kepada kebenaran atau kelompok untuk mencari kebenaran, bersama-sama cari kebenaran. Yang ketiga, ayat ini menceritakan kepada kita bahawa kita jangan
jangan bermudah-mudah meniru, bertasyabuh dengan selain golongan tadi. Kita hendaklah bertasyabuh dengan Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Selagi kita mampu. Cara fikir mereka. Mereka marah sebab apa? Mereka seronok sebab apa? Mereka sayang pada siapa? Siapa yang mereka benci? Bagaimanakah cara mereka berpakaian dan sebagainya? Daripada tahap dari bab ilmu sampai pada bab yang bawah, kita tiru mereka. Ini tasyabuh billazina an'amta alaihim, billazina an'ama Allahu alaihim. Kita bertasyabuh, serupakan diri kita dengan mereka, tiru mereka. Dan jangan tiru golongan al-maghdubi alaihim dengan ad-dallin. Golongan yang tersesat dengan dua jalan yang akan kita bincangkan nanti pada pertemuan-pertemuan akan datang. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, kalau kita tengok balik, okey, kita tiga perkara ni kita letak terperinjam. Kita tengok ayat ni, Allah sebut siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa Allah tak cukup Allah sebut siratal ladzina an'amta alaihim? Cukup. Kita faham makna jalan ihdinas siratal mustaqim. Kalau ikutkan pada makna ihdinas siratal mustaqim, dah mengandungi makna siratal ladzina an'amta alaihim, dah mengandungi makna ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan surah Fatihah surah yang sangat padat maknanya. Kalau ikut pada makna pada umum, siratal mustaqim dah merangkumi makna siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak perlu Allah sebut sekalipun, difahami. Namun Allah ulang balik. Sebab apa? Supaya kita tahu betul-betul. Tahu betul-betul bahawa siratal mustaqim yang sebenar, Allah bagikan kita tengok dengan jelas, mereka adalah golongan soleh, orang soleh yang berilmu, berilmu dan beramal dengan ilmu. Bukan golongan yang berilmu tak beramal, ataupun golongan yang beramal tanpa ilmu. Mereka adalah golongan nabi-nabi yang sediakan syuhada as-salihin, bukan golongan Yahudi, bukan golongan Nasrani. Walaupun Yahudi ada ilmu, menyerupai sebahagian daripada ilmu nabi-nabi, artinya mereka pandai, mereka mengetahui, namun mereka tidak berada di siratal mustaqim. Walaupun golongan Nasara beramal, mereka zuhud, mereka tinggalkan dunia untuk akhirat. Mereka sama seperti sebahagian pada golongan sediakan syuhada as-salihin, itu mereka sanggup kurbankan dunia untuk akhirat, namun cara mereka tak sama. Yang sana tinggalkan agama dengan kejahilan mereka sehingga meninggalkan sebahagian sunnah Rasulullah SAW, sehingga melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Golongan ini tidak. Mereka tinggalkan, mereka korbankan dunia pada cara yang sebenar yang diajarkan oleh syarak. Bukan tinggalkan dunia, namun mereka korbankan dunia untuk akhirat. Korbankan harta mereka untuk akhirat dan sebagainya. Jadi Allah sebutkan contoh dengan jelas perbezaan antara golongan-golongan ini, supaya kita dengan jelas dapat mengetahui siapakah sebenarnya orang yang patut kita tiru. Kalau kat dunia ni kita ikut, kita letakkan, campakkan diri kita, kita tiru pada golongan siratal ladzina an'amta alaihim. Kita berkawan dengan golongan siratal ladzina an'amta alaihim, itu di kalangan orang-orang soleh. Kita jadikan mereka sebagai siratal ladzina an'amta alaihim, maka natijahnya kat hujung Allah kata wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah dia kawan yang terbaik. Mereka adalah kawan yang terbaik. Di hari akhirat, mereka lah kawan yang terbaik. Dalam ayat ni juga, kita tengok ayat siratal ladzina an'amta. Tengok pada kalimah an'amta. Siratal ladzina an'amta. Jalan orang-orang yang kamu beri nikmat. An'amta. Allah sebut kalimah ta, an'amta. Namun pada kalimah ghairil maghdub, al-maghdub, Allah tak kata ghadibta. Kalau ikut pada ayat, kita kata siratal ladzina an'amta ghairil ladzi ghadibta. Ghadibta. Allah tak kata begitu. Allah kata ghairil maghdubi alaihim. Juga Allah tak kata waladdallin. Allah kata waladdallin, Allah kata wala ghairil maghdubi alaihim wala ghairil ladzi aghdabta wal ladzi adlalta. Allah tak sebut begitu. Bukan jalan orang-orang yang kamu murkai dan kamu sesatkan. Tak. Kita kata, tunjukkan kami jalan yang lurus bersama dengan orang-orang yang kamu berikan nikmat. Ada kalimah kamu situ. Itu Allah berikan nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan-jalan yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan orang yang sesat. Tak sebut bahawa kamu murkai dan kamu sesat. Kenapa? So ini adalah adab dalam berbicara.
kita menisbahkan. Tiap-tiap kali Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang perkara baik dan buruk, Allah menisbahkan kebaikan pada dirinya, perkara buruk tidak dinisbahkan kepadanya. Kenapa? Sebab bab Allah murka, bab orang yang sesat, mereka, ini adalah bab dipanggil babul intiqam wal adli. Bab intiqam wal adli. Itu Allah membalas kejahatan-kejahatan dengan sifat keadilannya terhadap orang-orang yang tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang Allah murka ialah golongan yang lawan Allah Subhanahu Wa Taala dengan syahwat mereka. Golongan yang sesat adalah golongan yang lawan perintah Allah dengan apa? Dengan tidak menuntut ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menuntut ilmu dan tidak pandang kepada panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di atas muka bumi. Orang yang langgar SOP, dua. Sama ada yang tak tahu, tak nak ambil tahu langsung, tak nak disuruh baca SOP, tak nak disuruh apa semua tak nak. Akhirnya mereka disaman. Yang memang tak nak tahu langsung, dibuat suka hati apa dia nak. Ataupun golongan yang tahu, walaupun dia tahu tapi dia lawan. Itu undang-undang dunia. Dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala lebih sempurna. Jadi kenapa Allah sebut an'amta, Allah tak sebut ghadibta ataupun adlalta, Allah tak sebut, sebab an'amta ini bab rahmat. Ghadibta ni bab ghadab atau bab intiqam. Sedangkan Allah Subhanahu sebut bahawa rahmat Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Maka apa yang Allah Subhanahu sebutkan di sini, Allah zahirkan kalimah ta di sini adalah berkaitan dengan perkara kebaikan disebabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara buruk Allah tak disebabkan pada dirinya. Contoh kita baca ayat surah Wad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak melakukan taudi' pada kamu dan Allah tidak melakukan qila pada kamu. Taudi' adalah perpisahan antara dua orang yang berkasih sayang. Beliau kita nama tawaf wada'. Tawaf wada' adalah tawaf orang-orang yang sayangkan Kaabah, sayangkan ibadah, sayangkan tanah haram, tapi mereka terpaksa balik. Jadi mereka kali terakhir sebelum mereka balik, mereka tawaf Hajatul Wida'. Nabi SAW dan sayangkan umatnya sayangkan Nabi SAW. Namun tiba masanya Nabi SAW tinggalkan umatnya. Jadi haji Nabi terakhir itu namanya Hajatul Wada'. Perkataan yang Nabi sampaikan sebagai pesanan terhadap orang-orang yang Nabi akan tinggalkan dalam khutbatul wada'. Jadi wada' ni perpisahan dengan cara yang baik. Al-qila adalah kemarahan. Berpisah kerana punca marah, bergaduh. Ada orang pisah, ada dua cara. Ada orang berpisah dengan baik. Berpisah kerana terpaksa. Berpisah saja terpaksa, berjauhan dengan keluarga kerana terpaksa. Kerana suami cari rezeki di luar, suami sambung belajar. Mereka adanya wida', adanya waktu. Kali terakhir mereka jumpa dan mereka bertemu itu namakan sebagai at-tawdi'. Kalimah tawdi'. Astaudi'ukumullah. Kita kata, aku tawdi'kan kamu, aku serahkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wida' ni perpisahan dengan cara yang baik. Maka Allah kata, ma wadda'aka rabbuka. Allah sebut kalimah rabbuka. Dinisbahkan tawdi' kepada Allah. Tapi wama qala, dan apatah lagi Allah tinggalkan kamu dengan qila, dengan marah, Allah tak disebabkan pada dirinya. Allah tak qila rabbuka. Wama qalaka rabbuka. Allah tak kata. Allah cukup sebut ma wadda'aka rabbuka wama qala, kerana menisbahkan, menceritakan suatu perkara, sekiranya dia baik, kita disebabkan kepada Allah. Sekiranya buruk, walaupun ianya datang daripada Allah, namun kita tidak menisbahkan kepada Allah. Kenapa? Sebab ini adalah adab dalam berbicara. Waktu bila akhir, pada akhir kalimah, bila kita dengar ustaz-ustaz ceramah sebagainya, mereka ustaz-ustaz akan sebut wa hadza minni fa in kana khairan fa minallahi wa in kana syarran fa minni wa minasyaitan. Inilah dia apa yang saya katakan, kalau baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan buruk itu daripada diri saya dan daripada syaitan.
kerana keburukan itu tidak disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalimah siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta ada beberapa faedah. Kita boleh pertama, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat secara umum, ada 3 perkara saya sebut tadi. Pertama, suri tauladan. Yang kedua, wujudkan kumpulan manusia, wujudkan suasana keliling yang baik untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga adalah kita hendaklah menyerupai golongan-golongan kebaikan, bertasyabuh dengan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin, dan jangan menyerupai sifat orang Yahudi dan Nasrani. Kalimah an'amta, fokus pada kalimah an'amta, ada beberapa faedah. Pertama, diketahui bahawa nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Ini pertama. Bahawa hidayah yang adalah nikmat yang paling besar. Bukan rumah besar. Rumah besar salah satu beri nikmat. Namun ianya bergantung kepada hidayah. Rumah besar tapi tidak ada Quran padanya. Tidak ada ibadah padanya. Tidak ada keberkatan pada rumah tersebut. Pangkat yang tinggi, nikmat. Namun kalau tak ada hidayah, dengan pangkat dia boleh sesat. Dengan pangkat dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, wa'iyyazubillah. Kereta yang besar, apa lagi yang ada? Semua nikmat yang ada bergantung pada nikmat yang paling utama, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta disebahkan kepada siratullah. Siratillah iaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu siratul mustaqim. Yang pertama, an'amta, kalimah an'amta menunjukkan bahawa hidayah itu adalah nikmat yang paling utama. Yang kedua, hidayah bukan berada di tangan kita. Sebab Allah menisbahkan kalimah siratal, kita sebut siratal ladzina an'amta. Hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya mampu meminta kepada Allah. Berusaha bersungguh-sungguh dan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh dan minta pada Allah, Allah akan berikan hidayah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang ketiga, siratal ladzina an'amta, kalimah an'amta adalah kalimah adab. Kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu menisbahkan nikmat kepada tuannya. Menisbahkan nikmat kepada tuannya. Nikmat yang kita miliki, sebaik mana sekalipun kita, sealim mana sekalipun, beramal macam mana sekalipun, itu semua hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menisbahkan hidayah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim, golongan yang Allah murka, iaitu golongan yang ada ilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, golongan yang beramal tanpa ilmu. Golongan berada ilmu tanpa amal, diberikan contoh utama mereka golongan Yahudi, dan Allah akan detailkan makna al-maghdubi alaihim surah Al-Baqarah secara umumnya, surah Bani Israel. Waladdallin, golongan yang sesat, golongan Nasrani yang disesatkan kerana kejahilan mereka, Allah akan detailkan nanti dalam surah Ali Imran. Ini semua insya-Allah kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang. Kita buka pada perbincangan dan soalan insya-Allah. Ya, hari ini kita fokus pada makna siratal ladzina an'amta alaihim. InsyaAllah kita sampai sini dulu. Saya rasa saya nak baca yang ada kat buku, tapi oleh kerana nota tak ada, insyaAllah untuk akan datang, untuk kelas akan datang baru kita paparkan nota dan kita boleh baca apa yang ada di nota. Bersama kita ni, sahabat kita yang baru masuk, bernama Aizujan ni, insyaAllah. Beliau sentiasa mengikuti majlis-majlis ilmu, hadir. Walaupun beliau sebenarnya tidak mendengar. Yang berkelainan upaya, tapi Masya Allah hadir dalam banyak majlis ilmu, cuba menyertai sebagainya. Ahlan wa sahlan. Aizul, saya cakap pun dia tak kenikmatan pada beliau untuk sentiasa hadir dalam majlis ilmu, Masya Allah. Okey, insyaAllah kita buka pada
soalan. Silakan terus bercakap saja insya-Allah. Nak type pun boleh insya-Allah. Cuba aku tanya. Ustaz, nanti tanya. Nanti buat tanya. Silakan nanti. Okey, macam tadi Ustaz kata kalau yang baik dia guna macam kalau ni kalau orang belajar bahasa Arab madi an'amta kan dia guna tu. Yes, Tapi kalau yang tak baik walaupun itu dari Allah dia guna isim macam waladhdallin kan ghairil maghdub dengan dhalin tu dalam bentuk isim lah. Jadi kalau kita benda ni akan sama saja dalam Quran tu Ustaz. Maksudnya konsisten. Okey, untuk an'amta alaihim al-maghdubi alaihim waladdallin, dia bukan kepada isim ataupun fi'il. Tapi kepada penisbahan. An'amta, kalimah ta itu dinisbahkan kepada Allah. Bila satu kebaikan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. An'amta. Bila suatu perkara yang mengandungi perkara buruk tidak disebabkan kepada Allah. Walaupun hakikatnya Allah segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-maghdubi alaihim, kalimah ghadab tadi, kita tak boleh nak berikan makna kecuali kita letakkan kalimah yang lain. Jadi kalimah yang paling tepat untuk golongan al-maghdubi alaihim adalah tidak disebutkan kalimah paling tepat untuk golongan yang Allah murka tanpa disebutkan nama Allah padanya dengan kalimah al-maghdubi alaihim. Kenapa? Sebab tidak dikatakan ghudhiba. Sebab tidak sesuai dari segi konteksnya. Isi kandungan makna ghudhiba dengan maghdub berbeza. Al-maghdub mengisyaratkan bahawa mereka selama-lamanya atau sifat mereka Allah benci pada mereka. Sampai bila-bila. Tapi kalau sebut ghudhiba dengan fa'il mengisyaratkan bahawa ia terikat dengan masa tertentu. Kan fa'il tadi perbuatan yang terikat dengan masa. Sedangkan kebencian Allah kepada orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu atau orang-orang yang lawan Allah dengan syahwat mereka secara berterusan. Baik, faham. Dan kaedah tu, okey, nanti tanya. Kaedah tu adalah adakah konsisten? Tidak semestinya. Tidak semestinya semua ayat mesti begitu. Tidak. Sebahagian daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesuatu perkara buruk untuk menerangkan bahawa ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala Allah sebutkan pada sebahagian ayat. Lepas tu kita baca pada ayat faman yudlillah fala mudilla may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kadang-kadang disebabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala perkara tersebut untuk mengetahui hak dan hakikat suatu perkara. Namun dalam keadaan yang diketahui dengan jelas yang diketahui dan tidak mewujudkan iham, itu tak menyebabkan orang keliru, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggunakan istilah ataupun menggunakan ayat yang mengihamkan, iaitu tidak menyebutkan namanya. Okay, baik, terima kasih Ustaz. Okey, sama insya-Allah. Okey, ada. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan. Ustaz, apa ni, memang kita nak minta dengan Allah SWT supaya kita sentiasa diberi nikmat oleh Allah. Cumanya kadang-kadang atau kadang-kadang banyak-banyak masa kita tak sedar bahawa kesedaran kita ni kurang Ustaz, bahawa kita sentiasa berada dalam nikmat Allah SWT. Jadi soalannya adalah bagaimana untuk sentiasa diingatkan dengan bahawa kita diberi nikmat atau kekal dalam nikmat Allah SWT. Wallahu a'lam Ustaz. Okey, seperti mana, terima kasih soalan yang sangat baik pada Ustaz Daud. Apa yang kita tahu bahawa nikmat Allah bermula dengan segala kebaikan yang berada di nikmat Allah itu bermula dengan ilmu. Kita nak tahu berapa banyak kita ni sebenarnya kedudukan kita dalam bab dapat nikmat Allah, cek pertama sekali pada ilmu. Kerana ilmu itu akan kita amalkan. Kita akan amalkan sesuatu yang kita ketahui. Tengok pada ilmu. Bila kita lihat kepada ilmu, dan kita tengok kepada ilmu, tengok kepada ayat Quran. Yang kita tengok sebelum tengok hadis, tengok ayat Quran. Dalam ayat Quran banyak-banyak, dalam ayat Quran berapa ayat yang kita faham?
Berapa ayat yang kita hafal, berapa ayat yang kita baca, berapa ayat yang kita faham. Daripada yang kita faham tadi, kita dapat amalkan. Pergi kepada hadis Nabi SAW. Berapa banyak hadis Nabi SAW dan berapa banyak yang kita faham. Jadi daripada yang kita faham tadilah, kita dapat amalkan. Ukurlah kedudukan kita. Ukur kedudukan. Kita ni jadi rasa diri kita ni kadang-kadang rasa alim, kita pandai sebab kita ukur sesama dengan orang jahil. Zaman kita zaman ramai sangat orang jahil tinggalkan agama, langsung tak kenal agama, langsung tak suka. Jadi kita rasa macam kita ni lebih baik daripada orang keliling kita ataupun siapa-siapa tertentu. Namun kalau ukur balik dengan kadar, tengok pada ayat Al-Quran, dengan ilmu yang Allah turunkan, ayat Quranul Karim, berapa ayat yang kita faham, berapa ayat yang kita jahil dengannya. Berapa ayat yang kita hafal, berapa ayat yang kita tak hafal. Berapa ayat yang kita beramal dan tak beramal dengannya. Ini satu ukuran pertama. Yang kedua, pergi pada hadis Nabi SAW. Ketika pergi kepada, tengok kepada aqwalus sahabah. Tengok, kaji, tengok balik. Dalam ilmu agama, berapa persen sebenarnya kita tahu. Jadi ilmu yang, daripada ilmu tadilah melahirkan amal. Gabungan antara ilmu amal inilah yang meletakkan kita di as-siratal mustaqim. Kalau kita beramal tanpa ilmu, belum tentu kita berada siratal mustaqim. Masuk beramal tanpa ilmu, ikut suka hati. Cuma, kalau kita beramal mengikut taklid kepada ulama-ulama yang mu'tabar, artinya ulama mu'tabar, artinya dari kalangan ulama diketahui mereka memang ikut Al-Quran dan Sunnah, dari situ kita dapat ilmu. Tapi kadarnya beramal, kadar yang tidak sama dengan orang yang berilmu dan mengetahui sumbernya langsung atau memahami ilmu dengan dalilnya. Jadi ada kadar kedudukannya. Jadi cara yang paling mudah nak ukur kedudukan kita berada di atas mana ialah ukur tahap ilmu kita, kerana asas kepada segala perkara adalah ilmu. Kalau kita cerita tentang solat, ilmu kita tentang solat berapa banyak. Nak cerita tentang kita nak beramal dengan solat, mesti kita ada ilmu tentang solat. Kadang-kadang ilmu kita solat hanya sekadar mengetahui perbuatan solat dan juga bacaan dalam solat. Bacaan, sebahagian bacaan dalam solat. Malah kalau kita ambil balik di kalangan masyarakat Islam sekarang, di kalangan orang di masjid yang solat, tanya balik bacaan solat, mungkin ramai tak faham. Malah mungkin kebanyakan yang tak faham. Itu baru bacaan solat. Berapa banyak yang tak beramal dengan hadis-hadis yang Nabi ajarkan tentang berkaitan dengan zikir-zikir yang Nabi ajar. Kemudian tercari-cari. Dah tak belajar hadis. Tak tengok pada hadis. Tak tengok, tak baca, tak amalkan apa yang Nabi ajar. Tiba-tiba merasakan bahawa hadis Nabi yang ajar tak cukup. Cari. Maka mereka beramallah dengan perkara-perkara yang Nabi tak ajar. Merasakan bahawa waktu dia nak beramal dengan kejahilan dia kata apa? Tak apalah, Nabi ajar kita ni kena lebih pada Nabi. Sebab Nabi dah manusia ni mesti bahagian logik. Dia buat benda Nabi tak ajar, dia kata Nabi, kalau Nabi memanglah cukup macam tu, kita kena lebih lagi. Pada masa dia tak nak beramal, dia kata lain pula. Dia kata, yang Nabi ajar ni berat. Jadi adalah guru-guru kita memudahkan. Akhirnya apa yang Nabi ajar kadang-kadang dikatakan susah, ketika dia tak nak ikut, jadi dia ikut cara lain. Kononnya cikgu dan siapa saja, kononnya ulama itu memudahkan, kononnya. Jadi dia ikut cara Nabi ajar dengan alasan yang Nabi ajar ni berat. Kadang-kadang bila dia nak buat benda lebih, Nabi tak ajar, dia buat lebih daripada Nabi ajarkan. Yang tadi tak nak buat Nabi, tak nak ikut Nabi, tak nak buat semua yang Nabi ajar, dia kata yang Nabi ajar berat. Ketika lain pula, waktu lain, bila sampai masa dia nak buat sesuatu yang lebih daripada Nabi tetapkan, buat lebih-lebih, dia kata kita memanglah Nabi tak cukup begitu, kita ni umatnya kena lebih lagi. Ini semua orang yang tidak mengikut petunjuk. Mereka bukan kerana berhujah dengan nas, berhujah Quran, tapi mereka berhujah nak pertahankan diri sendiri. Ketika bab mereka tak nak amalkan hadis, tak nak ikut hadis, sampai kata hadis Nabi ni zanni. Hadis Nabi ni semua ni kita tak tahu perawi siqah tak siqah, tak terima.
Ya. Ketika masa nak mempertahankan ibadah mereka, kononnya mereka memohon minta dengan kubur Isra Sasan sini, tiba-tiba berhujah. Cari kita ni kena hormat dengan ulama sana sini. Pergi cari riwayat, walaupun riwayat asar berkaitan dengan Bilal contohnya ni. Masa itulah pergi cari riwayat. Sedangkan mereka pada hakikat daripada awal lagi tidak berpegang teguh dengan asar. Tak pegang teguh dengan hadis Nabi. Malah kata hadis Nabi tak dipakai dan berakidah sebagainya. Ini banyak perkara. Betul nak tahu kita berada kebenaran atau tidak. Daripada awal lagi pasangkan niat kita nak tuntut ilmu, belajar hadis Nabi SAW, kita beramal dengannya. Cari guru-guru yang betul untuk bimbing kita, ajar kita cara ikut sunnah Nabi SAW. Semua benda. Dan cari guru-guru yang membenarkan kita bertanya. Cari guru-guru yang boleh menerangkan kepada kita yang mana betul dan salah. Jangan cari guru yang sekat kita daripada tanya benda betul salah. Sekarang ada ajar. Orang awam tak ditanya dalil. Orang awam tanya dalil bukan kerana nak jadi mujtahid, bukan nak jadi orang nak berlagak alim. Kita perlu bertanya, nak tahu bahawa apa yang kita lakukan sekarang betul atau tidak Nabi ajarkan untuk kita tenang. So kita bukan orang alim. Orang alim dia tahu istinbat dan sebagainya. Kita nak tahu benda ni ada sumber atau tidak daripada Rasulullah, sebab kita mengagungkan ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mengagungkan makna Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Kita mengagungkan makna hadis Nabi, mayridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini semua perkara penting. Jadi wallahu alam. Terima kasih Ustaz Daud. Ya. Syarahnya panjang. Ya, Ustaz, terima kasih. Jelas. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Syukran. Okey. InsyaAllah. Tuan Imam, ada soalan tu? Ustaz Zainal? Tak ada Ustaz. Ada dah. Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azrian dah left. Saya tak jawab sebab dah tinggalkan sebut. Beliau tak dengar. Kita sebut tentang beliau tak dengar. Jadi tak sempat jawab kat mesej. Beliau pun dah tinggalkan. Okey. Subhanallah. Okey. Kalau tak ada soalan, kita sampai sini dulu insya-Allah. Akan datang kita sambung pada ayat ni. Kita baca apa yang ada di buku. Dan sebenarnya banyak lagi yang disebutkan oleh ulama berkaitan dengan surah Al-An'am alaihim, tapi saya akan gabungkan sekali pada catatan-catatan yang ada di dalam buku nanti sebab dia ada kaitan. Hari ini saya fokus kepada beberapa perkara yang disebutkan, insya-Allah. Semoga apa yang disampaikan ada kebaikan dan manfaat yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada kelemahan saya sendiri daripada syaitan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala kebaikan tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala kesalahan, kesilapan dan dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dari kalangan orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di siratal mustaqim, orang-orang yang menemani nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin dalam syurga nanti. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka itu sebagai panduan kita di atas berada di atas dunia ini. Panduan mereka adalah suri teladan dan panduan kita dalam berilmu, dalam mencari ilmu. Mereka juga suri teladan dan panduan kita dalam beramal. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita ke syurga bersama-sama dengan mereka, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.